Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ramai orang hentam Anwar Ibrahim kerana menangnya Zahid di mahkamah. Saya fikir pertama tak ada kena mengena dengan Anwar pun. Apa pula kena mengena? Yang buat keputusan itu bukan Anwar, itu mahkamah. Okey, itu mahkamah. Yang buat keputusan itu mahkamah, bukan Anwar Ibrahim. Kalau Anwar Ibrahim jadi hakim boleh hentam dia, tapi ini mahkamah. Jadi macam mana orang boleh hentam dia, saya pun tak pastilah. Tapi saya tak setuju dengan Zahid dibebas tanpa dilepas. Itu tak ada kena mengena dengan Anwar rasanya. Kalau Perdana Menteri yang lain pun, kalau Zahid menang pun, tak ada kena mengena dengan diorang. Jadi jangan salahkan Anwar Ibrahim. Anwar akhirnya tampil dan menafikan keterlibatan beliau. Beliau menafikan bahawa beliau terlibat dalam pengguguran kes Zahid Hamidi. Dan saya percaya ini tak ada kena mengena dengan Anwar, kes Zahid Hamidi. Macamlah Perdana Menteri ini tak ada kerja lain. Itu kata Saifuddin Nasution Ismail. Okey. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dia tidak terlibat langsung dalam keputusan Pejabat Peguam Negara AGC untuk memohon agar timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi dilepas tanpa dibebaskan atau dikenali sebagai DNAA daripada 47 pertuduhan berkaitan Yayasan Akal Budi. Jangan lupa, ini dilepas tanpa dibebaskan ini belum lagi 100% bebas lepas. Kerana apa? Kalau ada bukti baru, maka kes itu akan dibuka semula. Anwar berkata, Perdana Menteri berkata keputusan itu dibuat oleh Peguam Negara dan bukan Anwar Ibrahim yang buat. Jadi kata Perdana Menteri itu, Peguam Negara ada wewengan atau kuasa sepenuhnya, dan dia berikan alasan itu. Jadi saya serah kepada wewengan Peguam Negara kerana dia bicara tentang 200 halaman permohonan baru oleh Datuk Zahid Hamidi, Datuk Seri Zahid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, lagilah susah, lagilah parah kalau sudah dilepaskan oleh AGC, kemudian Anwar Ibrahim tak setuju dan mahu diteruskan. Itu baru campur tangan namanya. Tapi kalau Peguam Negara sudah berikan keputusan dan Anwar Ibrahim ikut apa yang telah diputuskan oleh Perundangan Negara Malaysia, itu namanya tidak menyalahgunakan kuasa. Jadi harus ingat, kalau dia mengganggu proses keadilan negara Malaysia, maka dia perlu dikecam kerana dia telah salah guna kuasa. Tapi ini membuktikan Anwar tak salah guna kuasa, di mana Anwar Ibrahim menerima salah tetap salah, betul tetap betul. Jadi kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, ini keputusan Peguam Negara dan saya tak boleh campur, katanya seperti dipetik oleh Asrul Awani. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, betul lah tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, iaitu beliau tidak dengan suka-suka aja campur tangan dengan keputusan daripada AGC. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail sekali lagi mempertahankan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berikutan kritikan terhadap keputusan melepaskan dan membebaskan timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi daripada 47 pertuduhan berkaitan Yayasan Akal Budi. Bercakap dengan pemberita di Pulai, Saifuddin berkata, sekali lagi menyatakan pendiriannya yang perkara 145 Perlembagaan Persekutuan memberi kuasa kepada Peguam Negara untuk mendakwa atau menarik balik sebarang pertuduhan. Itu kuasa di bawah Perlembagaan Persekutuan, katanya. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, anda boleh baca berita ini ataupun artikel ini secara lengkap di sabudin.com.net. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share.
Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku. Kita jaga kita jumpa lagi, bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ini agak memalukan dan memang patut memang patut wakil-wakil rakyat tahu perkara ini sebelum bertanding. Jangan buat malu lah. Buat malu betul lah. Ingat apa? Nak jadi wakil rakyat pakai ayak liok. Nak jadi wakil rakyat pakai cincai cakap je kah? Janganlah nak jadi wakil rakyat, lepas tu ingatkan wakil rakyat ni tempat untuk jadi kaya. Tapi sebenarnya jadi wakil rakyat ini tempat untuk rakyat jadi kaya. Jadi hidup lebih baik, bukannya mudah. Sebab itu ada satu ada satu artikel yang memang seronok untuk dikongsikan daripada sabudin.com.net juga. Jadi wakil rakyat ni lebih kurang macam berbini dua. Yang tak mampu jangan cuba-cuba. Aku pun tak tahulah waktu dia mau dikasih calon dulu, mau dikasih calon, apa parti dia tidak siasatkah dia ni mampukah jadi wakil rakyat? Atau cuba-cuba, nah sekarang sudah gagal. Ini kegagalan besar nih. Sejak semalam kecoh di media sosial dengan sebuah poster mengenai seorang adun yang baru menang di Selangor. Adun baru menang di Selangor yang cuba memohon derma secara terbuka daripada rakyat jelata untuk pusat khidmat masyarakat yang mahu diwujudkannya. Kalau nak buat pusat khidmat masyarakat, itu sepatutnya menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. Aduh, kenapa nak buat kalau tak mampu? Nak buat, tak mampu tak payah buat. Ada cara lain yang percuma, tak payah buat, hanya perlu jalankan handphone, hanya perlu jalankan gadget. Gadget itu boleh jadi pejabat apa? Nak perlu apa lagi itu semua? Kalau tak mampu, kalau mampu tak apa. Bantuan atau derma yang diperlukannya itu ialah antaranya set komputer, printer. Takkan printer pun nak minta derma. Alamak, apa punya adun lah. Kesian juga. Takkanlah printer nak minta derma. Kalau printer pun nak minta derma, macam mana rakyat yang susah ni? Printer tu kalau di Semenanjung agaknya ada printer yang baru harga 400. Takkanlah itu pun adun tak mampu. Perabot pejabat, peti ais, signboard, whiteboard pun nak minta kah? Kesian. Whiteboard, set sofa dan kemudahan internet Unify. Aduh, tak payahlah. Aduh, kesian jugalah. Ini memalukan betul. Adun tu patut sedarlah dengan dia buat begini. Mungkin memalukan diri sendiri, tapi tak apalah. Mungkin dia ada dia punya plan sendiri. Mungkin dia nak libatkan masyarakat. Mungkin begitulah. Tapi ini bagi saya tak boleh lah, tak sesuai. Selain sedia menerima bantuan atau derma dalam bentuk barangan yang diperlukan, beliau juga bersikap terbuka untuk menerima derma dalam bentuk wang tunai. Bagi tujuan itu turut disenaraikan dalam poster memohon derma itu ialah satu akaun bank yang dipercayai milik seorang guru besar. What? Ini lagi teruk. Bagaimana minta derma bagi pula akaun persendirian? Bukalah akaun yang sesuai. Ini nanti ada masalah tahu. Nanti ada masalah amla kah? Itu bahaya. Jadi bahaya nih. Soal bagaimana dan kenapa guru besar yang masih berkhidmat itu sedia membenarkan akaun bank yang digunakan. Rasanya biarlah disiasat dan diselesaikan oleh Kementerian Pendidikan. Ini mesti diselesai dan disiasat ini. Susah lah. Macam mana seorang guru besar yang masih berkhidmat sanggup menyediakan dan sanggup pula untuk membenarkan akaunnya? Tak boleh. Setahu saya tak boleh lah minta derma kepada umum bagi akaun peribadi, apatah lagi seorang pejabat awam. Tak boleh. Apa yang mau diperkatakan di sini ialah tentang perbuatan wakil rakyat berkenaan yang memohon bantuan secara terbuka daripada rakyat jelata. Sepanjang saya hidup, inilah pertama kali saya melihat ada wakil rakyat yang berbuat demikian. Saya pun pertama kali ni.
Tidak pernah saya mendengar atau ia berlaku sebelum ini, kerana mana-mana wakil rakyat biasanya akan menggunakan kemampuan sendiri untuk membuka pejabat atau pusat hikmat mereka. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Untuk mendapatkan berita lengkap ataupun artikel lengkap ini, anda boleh baca di sabudinhusin.com.net, sabudinhusin.net. Okey, anda baca di sana. Tajuknya memang luar biasa. Jadi wakil rakyat lebih kurang macam berbini dua. Yang tak mampu jangan cuba-cuba. Kita jumpa lagi. Bye-bye.